They tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana terus setia bersama di dalam channel ini. Mata dan tumpuan rakyat Malaysia semuanya tertumpu bagi PRK Dun Negiri. Ada yang kata calon daripada kerajaan perpaduan, itu Barisan Nasional akan menang pada PRK Dun Negiri. Namun, ada juga yang mahu menyokong kepimpinan PN yang menang pada PRK Dun Negiri. Berkaitan dengan pilihan raya kecil Dun Negiri ini sudah pasti menjadi satu kerusi rebutan di antara kerajaan dan juga pembangkang. Namun, walaupun pembangkang menang pada PRK Dun Negiri ini, let's say lah mereka menang, kerajaan perpaduan tetap tidak goyak, tetap Anwar Ibrahim menjadi PMX. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, SPR dalam satu kenyataan yang pasti mengejutkan kepimpinan politik. Menerusi perkongsian daripada Malaysia Kini, kempen di Negeri sedang berlangsung. Azizi tak boleh halang PRK. Kenapa nak halang PRK dan kenapa ada isu ini? Adakah PRK Dun Negeri ini dibatalkan? Jadi berita sepenuhnya, tuan-tuan dan puan, Muhammad Azizi Abu Naim tidak boleh menghentikan kempen PRK yang sedang berlangsung di Negeri, kata Suruhanjaya Pilihan Raya. Wakil Suruhanjaya itu, Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali alias Arwi, hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi KL bahawa permohonan injunksi Azizi adalah akademik. Artikel pada 7 Ogos. Azizi sedang berusaha untuk menghalang SPR daripada menjalankan PRK Negeri yang ditetapkan pada 17 Ogos. Sementara menunggu pelupusan saman utamanya mencabar pemberhentian keahliannya dari Bersatu. Disangkakan pengumuman SPR ini pembatalan bagi calon kerajaan ataupun calon daripada pembangkang. Bukan. Rupanya pengumuman SPR ini adalah melalui wakil Suruhanjaya itu memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa permohonan injunksi Azizi yang sedang berusaha untuk menghalang SPR daripada menjalankan PRK. Hanir memberitahu Mahkamah Sivil bahawa kempen telah dijalankan sejak hari penamaan calon pada 3 Ogos dan undi pos telah pun dikeluarkan. Azizi tidak boleh menghalang SPR daripada menjalankan tugas perlembagaannya. Sebarang injunksi yang diberikan akan bercanggah dengan kepentingan awam. Writ pilihan raya telah dikeluarkan pada 28 Jun, penamaan calon pada 3 Ogos, dan proses pilihan raya telah bermula. Pengundian pula pada 17 Ogos. Yang tinggal ialah pengundian awal dan PRU. Proses pilihan raya telah bermula. Lebih-lebih lagi sebab SPR tidak harus dihalang daripada menjalankan tugas. Azizi gagal dalam percubaan awal pada 27 Jun untuk Mahkamah Sivil menghentikan sementara PRK Negeri. Sementara itu, semasa prosiding mahkamah, peguam yang mewakili Speaker Dun Kelantan, Muhammad Amar Nik Abdullah berhujah bahawa permohonan perintah sekatan Azizi telah dipintas oleh peristiwa. Saudara-saudara yang amat dihormati, perkongsian ini juga awang menegaskan bahawa sejak Azizi didakwa telah diberhentikan keahliannya, ahli politik itu boleh bertanding dalam PRK Negeri tetapi tidak berbuat demikian. Sebagai jawapan, Peguam Azizi Rajan berhujah bahawa anak peguamnya masih mengekalkan ahli Bersatu sekaligus tidak hadir pada hari penamaan calon. Jadi saudara-saudara, tuan-tuan, apa komen Anda berkaitan dengan ini? Halo semua, salam sejahtera. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan, akhirnya Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han telah bersuara. Ini adalah berkaitan dengan rasuah yang berlaku di Malaysia. Saudara-saudara, sudah pasti rasuah ini tidak lari untuk kita dengar.
Bahkan perkara ini ada yang sampai berkata bahwa rasuah ini sudah menjadi budaya. Budaya bagi rakyat Malaysia. Jangankan ahli politik, namun rakyat Malaysia sendiri ada yang terlibat dengan rasuah. Di agensi besar, agensi kecil, dan di mana-mana sudah pasti kita pernah mendengar berkaitan dengan rasuah. Namun ini satu keputusan daripada timbalan Ketua Polis Negara yang bagi saya pasti mengejutkan kepimpinan politik dan terutamanya kepada mereka yang sedang menjalani, yang sedang berhadapan dengan kes mahkamah berkaitan dengan rasuah. Pakat-pakat makan rasuah, kemudian pergi haji. Timbalan KPN tegur siapa? Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han berkata, rasuah kini menjadi musuh nombor satu negara. Melihat kepada kerosakan akibat perbuatan itu kepada masyarakat dan negara. Menurut ucapan yang dimuat naik di akaun rasmi media sosialnya, Ayub Han berkata, pentingnya untuk semua pihak membantras rasuah dari peringkat atasan hingga ke bawah. Katanya, amat mendukacitakan apabila orang Melayu Islam sendiri seperti menganggap rasuah sebagai satu budaya. Dalam konteks rasuah ini, kalau kita betul-betul nak bantras, bagi betul-betul ada impak besar, ambil daripada atas. Kalau yang atas ambil tindakan, yang bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalakkan rasuah, bawah ini akan bermaharajalela. Amat mendukacitakan ada dalam kalangan orang-orang Islam anggap rasuah adalah macam satu budaya. Mereka anggap tak salah pun rasuah, semua boleh ambil rasuah. Inilah salah satu sebab kenapa kita sampai sekarang masih ada isu rasuah, isu yang besar yang saya boleh kategorikan sebagai musuh nomor satu negara. Jadi dengan ini mana-mana penyakau, perasuah, kaki rasuah, buaya, jerung yang terlibat dengan rasuah ini perlu ditangkap. Perlu ditangkap bagi kita untuk menerjemahkan apa yang dinyatakan oleh timbalan KPN. Dalam pada itu saudara-saudara menerusi perkongsian yang lain. Menurut perkongsian daripada Cosmo.com bertarik 7 Ogos. Kalau mahu bantras rasuah serta impak besar, ambil tindakan daripada atas, pemimpin atasan menurut timbalan KPN. Kinzir ketika darurat boleh dimakan. Rasuah dalam apa keadaan haram. Ini satu kenyataan daripada timbalan KPN yang saya amat setuju. Jelas beliau tindakan tegas perlu diambil. Bermula daripada pemimpin supaya anggota serta pekerja bawahan mereka takut untuk membolot rasuah. Jadi saudara-saudara, siapapun juga pemimpin hari ini yang terlibat dengan rasuah, mungkin mana-mana ahli politik, mungkin juga kepada kalangan rakyat Malaysia, inilah kenyataan timbalan KPN yang perlu kita dengar. Dan ini pasti menakutkan semua kaki-kaki rasuah di Malaysia ini. Apa komen Anda berkaitan dengan kenyataan daripada timbalan KPN itu?